Nabil nak sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hafiz baca doa Hafiz. Hafiz. Okay, Amira Batrisha join. Hafiz. Hafiz baca doa Hafiz. Korang ni kan memang macam ni tak kali kelas. Saya dengar ya. Hafiz. Alhamdulillah. Okay, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Wah, bagus Afwan. Lain kali tolonglah offer diri. Kadang rasa saya teringin juga nak dengar suara lain suara orang baca doa selain daripada Kembar, Wafiq Wazif dengan Nabil kan. Alright. So kita teruskan. Hari tu saya rasa macam Afwan ke siapa ada bagi tahu dia sangkut nak buat nota kan. Tajuk tingkatan 4 kita dah mula nak mendaki adalah daripada tajuk ni. So saya dah bijak sikit berbanding tahun lepas. So awak ni sebenarnya beruntung sikit. Budak tahun lepas kesian sikit sebab masa tu saya baru nak belajar. So kita ulang lagi sekali. Ini adalah dalam tajuk respirasi sel. Respirasi sel kita adalah proses menghasilkan tenaga. So proses menghasilkan tenaga ni kita boleh pecahkan kepada dua. Satu adalah respirasi aerob dan satu lagi adalah fermentasi. Okay, so hari ni kita nak tekankan tajuk fermentasi. Hari tu saya sangkut kat fermentasi, so saya nak buat peterminda untuk fermentasi. So fermentasi, okay, apakah proses fermentasi ni terbahagi kepada dua tau. Satu adalah fermentasi alkohol, saya buat short form je tau. Alkohol, satu lagi adalah fermentasi asid laktik. Okay, apakah persamaan antara fermentasi alkohol dengan fermentasi asid laktik? Kedua-dua ni, apakah persamaan kedua-dua ni? Apakah persamaan kedua-dua? Yes, dia menggunakan bahan mentahnya, substrate-nya adalah glukosa ataupun karbohidrat, gula. Glukosa ataupun gula. Apakah hasil yang sama antara asid laktik dan juga alkohol? Hasil yang sama. Mesti hasil Tenaga. yes, so hasil dia, persamaan dia mesti hasilkan tenaga. Now, dalam fermentasi alkohol yang kita belajar ada dua jenis contoh organisma yang menjalani fermentasi alkohol. Satu adalah mikroorganisma, satu lagi adalah tumbuhan. So kalau mikroorganisma apakah yang menjalani fermentasi alkohol? Tengok Yes. Lactobacillus. Yes, jawapannya adalah kat sini, saya pecahkan kat sini. Jawapannya kat sini adalah yeast. Okay, now dekat yeast, kenapakah yeast boleh menjalani fermentasi alkohol? Kerana, glukosa. Apa-apa keyword dia mesti menggunakan glukosa. Glukosa akan dioksidakan menjadi etanol dan satu lagi karbon dioksida. Dan juga dia akan hasilkan tenaga. Macam mana yeast ni boleh menjalankan proses fermentasi alkohol? Sebab yeast ni ada apa? Yeast ni boleh menghasilkan apa? Yeast ni boleh menghasilkan apa? Wayne. Wine. Okay, kalau dia kata produk, nak cakap produk pembuatan tu kita panggil dia wine. Kat sini saya tulis sini adalah enzim Zimis. So contoh makanan, contoh makanan kita bolehlah ambil wine, kita boleh ambil tapai, kita boleh ambil buat roti. So ini adalah dalam yeast. Kemudian satu lagi organisma yang boleh menjalani fermentasi alkohol, apakah itu? Dia sejenis tumbuhan. Tumbuhan apa? Padi. Tak semua. Yes, tumbuhan padi. Tengok tau, tak semua tumbuhan boleh menjalani fermentasi alkohol. So kita tengok kenapa padi ni boleh menjalani fermentasi alkohol. Kerana tengok sama juga keyword dia glukosa. Dia akan dioksidakan
menjadi karbon dioksida, tenaga dan juga etanol. Kejap, ada karbon dioksida ke? Saya selalu confuse ni. Yap, etanol. Okey, kalaulah untuk sesetengah tumbuhan, etanol ni adalah bahan yang bertoksid untuk tumbuhan. Tetapi macam mana padi ni boleh tahan dengan etanol ni? Sebab dia ada Macam mana? enzim hydrogenase. Yes! Sebab padi ni dia boleh tukar etanol yang banyak ini kepada gas karbon dioksida oleh satu enzim. Nama enzim ni adalah sekejap. Nama enzim ni, nama dia panjang tau. Enzim alkohol. Alkohol. Dehydrogenase. Dehydrogenase. So, kesimpulannya, kalaulah untuk tumbuhan, hanya certain tumbuhan sahaja yang boleh menjalani fermentasi alkohol. Kenapa padi boleh menjalani fermentasi alkohol? Sebab padi ni dia boleh tahan dalam keadaan etanol tinggi. Dan satu lagi, kenapa? Sebab padi ni ada enzim, namanya enzim alkohol dehydrogenase yang dapat menukarkan alkohol etanol berlebihan kepada gas karbon dioksida. So far okey tak sampai sini? Okay, so keyword dia ni biasa soalan, kalau soalan SPM dulu dia pernah tanya kenapakah tumbuhan yang lain boleh mati dalam keadaan banjir adalah disebabkan etanol yang banyak. Tapi padi kenapa tak mati dalam keadaan etanol yang banyak? Disebabkan padi ada enzim alkohol dehydrogenase yang dapat menukarkan alkohol etanol berlebihan menjadi karbon dioksida. So ini adalah soalan kibat. Okay, now untuk fermentasi asid laktik. Okay, right. Satu tau, saya suka belajar online. Okay, awak tak suka. Saya ada suka sikit belajar online. Sebenarnya bila saya ada mengajar online ni, untuk saya pula, saya ada banyak masa untuk saya buat preparation. Kalau kat sekolah, saya ada banyak distraction tau. So bila ada banyak distraction tu, normally saya tak saya susah nak ambil masa untuk prepare. So kalau kelas online ni sebenarnya satunya bagus untuk saya tau cikgu. Saya kena prepare lebih. Sebelum saya mengajar awak ni sebenarnya saya baca buku dulu, saya prepare dulu. Sebab bila macam ni sebenarnya saya paranoid tau. Sebab saya tak dapat tengok muka awak. Ikutkan saya, ada kawan saya kata paksa budak on kamera. Saya pula macam kalau saya minta awak on kamera, saya rasa macam high expectation. Maksud saya macam ni, awak masuk kelas pun saya dah cukup bahagia. So saya tak nak tiba-tiba macam bahasa Melayu cakap apa what do we call ada satu pepatah tu. Apa kejap bahasa Melayu saya sedap. Orang bagi betis nak peha. Orang bagi betis nak peha. So maksud saya awak dah masuk ni dah cukup baik. Okay. Macam minggu lepas saya tahu saya tak ajar ni bagus sangat. Sebab tu saya ulang lagi sekali tahu. So saya buat nota cantik sikit. Alright. Now dalam fermentasi asid laktik ni dia berlaku pada dua jenis organisma. Satu adalah mikroorganisma, satu lagi adalah organisma yang besar, kompleks. Kalaulah fermentasi asid laktik, dia berlaku ada dua keadaan kita belajar. Satu berlaku kat mana? Satu organisma. Bakteria. Nama dia adalah bakteria lactobacillus. Okay, lactobacillus. Okay, bakteria lactobacillus ni dia buat apa? Yang ini gula dia tetap gula tapi gula yang digunakan dalam keadaan ini namanya adalah sebab gula susu. Apakah nama gula susu kat sini adalah? Laktosa. Ya, laktosa. Laktosa ni sama juga dia akan dioksidakan menjadi tenaga dan juga dia akan menghasilkan asid laktik. Okay. So sebab tu contoh makanan okay adalah yogurt ataupun dadir. Contoh makanan saya tulis contoh sini jenis makanan, contoh makanan adalah yogurt dan juga dadir. Katakanlah kalau awak beli vitagen ataupun awak beli air bilis kan, katakanlah awak minum tak habis kan,
kenapa kalau katakanlah macam ni tak, awak minum air bliss atau air yogurt, kenapa tidak digalakkan kalau air tu tak habis, awak letak dia dekat luar? Kenapa digalakkan awak simpan dalam peti sejuk? Kenapa air yogurt kalau kita dah buka kena simpan dalam peti sejuk? Kenapa? Kenapa simpan dalam peti sejuk? Sebab nak kurangkan dia aktif tu. Supaya Ya, lactobacillus kurang aktif. Ya, very good. Sebab dalam air tu, kita nak bayangkan dalam air tu dia tetap ada bakteria tau. So bila kita letak dia dalam suhu biasa, dia akan menyebabkan lactobacillus tu akan membiak lagi banyak. Okey, lactobacillus akan membiak. Lactobacillus tu akan menukarkan lebih banyak laktosa kepada asid laktik. So sebab tu dia akan rasa lebih masam. Dan dia rasa jadi rosak, rasa dia rosak. Sebab tu biasanya katakanlah makanan yang daging atau yogurt awak kena simpan dalam peti sejuk. Okey, sebab peti sejuk tu, suhu dalam peti sejuk tu dia akan orang kata melambatkan aktiviti bakteria lactobacillus. Tetapi kalau awak letak dia macam sekarang, kat suhu sekarang ni, dia akan mengaktifkan bakteria lactobacillus. Maksudnya dalam keadaan sekarang ni fermentasi alkohol tu, fermentasi lactic acid tu berlaku. Contoh paling senang, awak pernah potong tapai, bukan tempe. You guys pernah tengok tempe tak? Pernah. Okay, kalau korang perasan tempe tu sebenarnya adalah macam satu, ini saya takut saya salah. Tapi dekat tempe tu kan dia ada kulat-kulat kan. Itu adalah disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Tapi itu saya rasa macam tempe tu macam penapaian ke? Saya takut saya salah. Tapi yang saya tahu, rasa soya tu dah rasa berubah. Dan satu lagi, kalau tempe tu awak dah potong-potong dia, and then awak biarkan dia satu hari, awak akan perasan dia akan tumbuh kulat yang baru. So tempe tu ada mikroorganisma dan mikroorganisma tu hidup. Tapi kalau ikut orang dia kata boleh je goreng je, bukannya dia basi, dia memang dalam dekat tempe tu sebenarnya dia dah ada mikroorganisma. Okay, so itu adalah kegunaan mikroorganisma. So saya nak cakap ada makanan ni dia menggunakan mikroorganisma. Contoh kicap pun terhasil adalah melalui mikroorganisma. Okay, now yang kedua, dekat sini adalah fermentasi asid laktik ni, selain dia berlaku dekat bakteria lactobacillus, dia berlaku dekat mana? Manusia. Dekat manusia tu kat mana? Lagi sekali? Otot. Yes, very good. Sel otot. Okay, sel otot. Tapi sel otot ni selalu ke sel otot ni dia menjalankan fermentasi alkohol ni? Fermentasi asid laktik ni? Bila? Dia semasa Yes, sel otot. Apabila dalam, saya tulis kat sini, aktiviti cergas. So, kenapa dia dalam aktiviti cergas? Saya tambah sini adalah disebabkan kadar keperluan, okay, saya tulis, saya contoh sikit, kadar keperluan oksigen adalah lebih tinggi berbanding oksigen di sel tau. Oksigen di sel. Apa tu? Di sel adalah lebih tinggi berbanding berbanding oksigen yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Okay, now so kita nak bayangkan otot kita nak tenaga, tapi tenaga tu tak sampai lagi kat dalam badan kita. Faiz Hakimi, off awak punya mic, awak buat apa tu bunyi-bunyi. Okay, now dalam sel otot ni dia buat apa? Glukosa dia akan dioksidakan menjadi apa? Tenaga dan juga Asid laktik. dan juga asid laktik. So keadaan asid laktik yang terlampau banyak kita kenali sebagai Hutang oksigen. kita panggil dia sebagai hutang oksigen. Hutang oksigen ni wajib dibayar tak? Nah, So Wajib. wajib. Okay, so kita nak bayangkan dekat sini. Okay, asid laktik ni nanti akan dioksida oleh oksigen menjadi karbon dioksida, H2O dan juga tenaga.
So apabila semua asid laktik tu telah ditukar menjadi karbon dioksida, yang ini kita kata hutang oksigen telah dibayar. Hutang oksigen telah dibayar. Okey, saya punya soalan. Macam mana kita tahu badan kita dalam keadaan hutang oksigen? Macam mana you guys boleh tahu badan kita ni dalam keadaan berhutang? Tercungap-cungap. Mengah. Yes, very good. Satu keadaan adalah kita tercungak-cungak ataupun awak akan rasa kelesuan otot. Ni saya tambah sikit, apabila kelesuan otot. Lepas kelesuan otot, kita akan tercungak-cungak. So tercungak-cungak tu sebenarnya kenapa tercungak-cungak tu adalah disebabkan satu keadaan kita perlukan oksigen dengan banyak. So bila oksigen tu masuk dalam badan kita, so oksigen ni nanti akan tukar semua asid laktik kepada karbon dioksida dan juga tenaga. Okey, tapi apakah kekurangan apakah orang kata beza antara tenaga dekat respirasi aerob berbanding fermentasi? Apakah bezanya? Fermentasi sikit tenaga Yes. yang dibekalkan. Ya, fermentasi tenaga yang dibekalkan adalah sedikit, kalaulah respirasi aerob tenaga yang dihasilkan adalah banyak. Okey, now di sini saya nak betulkan kat sini bagi awak tak nak pening kepala. Yang graf kat sini, ada satu graf di sini. Okey, now graf yang kat sini ni adalah dalam buku teks awak pada Allah. Ya. Okey. Pada muka surat 119 di sini, kalau dia kata dekat sini kekurangan hutang oksigen. Pada mula-mula dia, awak ambil kat sini, oksigen yang kita ambil adalah dalam keadaan normal. So kalau awak tengok dia flat macam ni, ini maksudnya asalnya sel otot kita tengah menjalani respirasi aerob. Tetapi bila masa ni dah tercungap-cungap, okey, kadar pengambilan oksigen sebenarnya tinggi juga, tetapi tak cukup untuk sel otot kita. So masa yang kat sini, senang kata masa awak dah aktif, oksigen yang diambil oleh paru-paru kita dah banyak, tetapi sel otot memerlukan lebih banyak tenaga. So kalau awak nampak kat sini keadaan kekurangan oksigen di sini, dekat sini sel otot kita dah mula menjalani apa? Respirasi aerob atau fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol. Yes, dalam keadaan ni adalah fermentasi alkohol. So sini adalah fermentasi alkohol ke? Salah. Fermentasi Laktik. asid laktik. Korang dah lapar Kalau saya bagi ajaran sesat pun mesti korang percaya. Okey, so dekat sini glukosa akan dioksida menjadi tenaga dan juga asid laktik. Kemudian di sini pula pada akhir senaman. Pada akhir senaman, jika awak tengok sini, kadar pengambilan oksigen telah dibayar. Hutang oksigen telah dibayar, tapi masa ni awak nampak tak pengambilan oksigen dia sebenarnya macam rendah sikit berbanding yang kat sini. Masa ni masa korang tarik nafas dalam-dalam tu. So masa ni hutang oksigen telah dibayar. Masa ni apakah yang berlaku? Masa ni asid laktik akan dioksida oleh siapa? Gas apa? Gas oksigen atau gas karbon dioksida? Oksigen. Oksigen. Saya rasa macam ada dengar. Oksigen. Gas oksigen menghasilkan asid laktik ni akan dioksida oleh gas oksigen untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan juga tenaga, dan satu lagi sebenarnya dihasilkan H2O, air. Korang dah penat Sini pun sama, tambah H2O. Tadi Google Meet berapa subjek yang ada Google Meet? 3? 4? 3? So ini the last one lah. Ni last lah. Yeah. Okay now. So, sekarang kita tengok dalam buku teks awak. Saya rasa awak dah penat dah. Okay. Now, pada muka surat 121, tengok muka surat 2, muka surat buku teks awak 121. Now, perbandingan antara respirasi aerob dan juga fermentasi.
Now, persamaan antara respirasi aerob dengan fermentasi, samaannya ia melibatkan glukosa. Dan bila dia melibatkan glukosa, dia melibatkan ada tenaga kimia, penukaran tenaga kimia. Maksudnya glukosa akan dioksidakan menjadi tenaga. Dan proses ini semuanya bermula di sitoplasma. Kemudian dia berlaku kat mana? Dia berlaku dekat yeast, bakteria, haiwan dan juga tumbuhan. Okey, kemudian persamaan antara respirasi aerob, fermentasi menghasilkan tenaga kimia dalam bentuk ATP. Dan akhir sekali, proses bermula dengan glikolisis apabila glukosa ditukar menjadi piruvat. Senang kata persamaan antara respirasi aerob dan juga fermentasi, persamaannya adalah ia melibatkan kedua-dua ini melibatkan proses glikolisis. Sebab tu proses dia dua-dua ni berlaku dekat sitoplasma. Okay, now kemudian perbezaan. Kalaulah kita tengok kat sini perbezaan antara respirasi aerob. Kalau kat sini penguraian dia, respirasi aerob, glukosa dioksidakan dengan lengkap dengan kehadiran oksigen. Okey, apa kesan glukosa dioksida dengan lengkap dioksida dengan lengkap dengan kehadiran oksigen? Apa bestnya glukosa ni dioksida dengan oksigen? Tenaga banyak. Ya, terima kasih. Tenaga adalah banyak. Okey, mana tenaga? Tenaga yang dihasilkan adalah banyak. Satu molekul menghasilkan banyak. Kemudian dia berlaku kat mana? Dia berlaku dekat sitoplasma dengan mitokondria. Tetapi di sini dia berlaku di sitoplasma sahaja. Dekat sini pula glukosa ni diuraikan dengan oksigen yang kurang ataupun oksigen yang terhad. So oleh itu tenaga yang dihasilkan tenaganya adalah sedikit. Sini tenaganya adalah banyak. Kejap saya tengok kat sini kenapa dia kata tak menghasilkan air. Oh, so senang kata dalam fermentasi air tidak dihasilkan. Kalaulah ni air tidak dihasilkan, sini air dihasilkan. Kalaulah hutak oksigen dioksida dengan oksigen, barulah menghasilkan air. So ini jawapannya. Jom kita buat latihan. Korang hari ni lemau sikit lah. Okay. Now, okay, jom. Tadi siapa baca doa untuk saya? Puan kan? So, nyatakan proses fermentasi biasanya berlaku. Okay, tadi kita dah belajar fermentasi tu berlaku kat mana. Afwan nak siapa jawab soalan ni, Afwan? Afwan, makan. Saya nak jawab. Siapa? Okay. Nabil nak jawab? Baik, kena soalan ni daripada soalan bawah tu lagi susah. Bijak awak. Okay, apa jawapannya? Rahmat. Wait. Proses fermentasi. Oh, jap. Biasanya berlaku kat mana? Jap. Kalau ikut saya pun macam sitoplasma. Berlaku kat mana? Okay, contoh organisma yang melakukan fermentasi. Nabil? Bukan proses. Tapi betul lah nyatakan proses. Di manakah proses biasanya berlaku? Proses di mana? Proses kat mana benda ni berlaku adalah sitoplasma kan? Tapi jawapan dia dekat sini dia nak minta contoh fermentasi. Nyatakan Nabil ni. Jawapannya adalah sitoplasma. Kalau dia kata nyatakan jenis organisma yang nyatakan tempat ataupun organisma yang menjalankan fermentasi, barulah jawapannya sel otot, sesetengah bakteria ataupun tumbuhan. So jawapan dia kat sini ni, dia bagi ni. Tapi saya rasa saya ambil Nabil punya boleh? Sebab dia kata prosesnya berlaku. Proses berlaku kat mana? Saya tahu cantikkan sikit soalan Nyatakan di manakah proses fermentasi biasanya berlaku dalam sel? Jawapannya adalah sitoplasma. Kalau dia kata nyatakan proses fermentasi biasanya berlaku dalam organisma, jawapannya adalah sel otot dan juga setengah bakteria. So senang kata soalan ni tricky sikit. So dua-dua jawapan saya terima. Kalau siapa nak jawab sel otot, manusia, setengah bakteria, yeast atau tumbuhan, awak kata ini adalah contoh organisma hidup.
Kalau dikata sitoplasma berlaku dalam sel. Okay, now berikan 3 contoh mikroorganisma dan makanan yang dapat dihasilkan melalui proses fermentasi. Nabil nak siapa? Ni susah Nabil. Cikgu apa pilih dulu? Siapa? Nak siapa? Cikgu pilih dulu. Saya pilih, oh tak nak lah. Nanti awak menjadi mangsa lah kan ya. Takut gitulah ya. Sampai hati kau Nabil pilih aku lah. Okay, saya nak perempuan lah. Okay, Ni Umi. Ni Umi, okey tak? Line? Line okey tak? Okay, tak apa. Dia tengah masak. Okay, Faz. Ya, cikgu. Asal, okay, Faz. Apakah 3 contoh mikroorganisma yang menjalankan proses fermentasi dan hasilnya? Saya ambil satu contoh tu, Faz. Saya bagi satu contoh. Yeast. Hasilkan roti. Okay? Awak bagi saya 2 je. Mikroorganisma. Awak tak payah cakap nama dia, nama saintifik tak payah. Okay, sama ada dia bakteria ke, sama ada dia fungi. Yeast ni adalah fungi, sejenis fungi. Bakteria, fungi. Biasanya 2 tu je lah, bakteria dengan fungi. Lactobacillus. Yes, Hasilkan lactobacillus. Yes, lactobacillus. Untuk hasilkan dadir, satu lagi kena cari ni. Yeast lagi pun boleh tau. Satu yeast hasilkan roti, satu lagi. Yeast ke nak? Beer. Beer. Yeah, yeast. Hasilkan beer. Beer ni, ejaan begini kah? Jawapan dekat sini-sini. Okay, so kalau saya tambah kat sini kan, so saya boleh remove ke jawapan fast ataupun kalau kat sini, okay, ini kan saya, betul lah wine atau beer, betul-betul. Ini kan sebenarnya kan dia nak bagi awak psycho tau. Awak tahu tak nama, ini adalah nama saintifik tau. Saccharomyces ni sebenarnya, ini nama adalah IC. Nama biasanya sebenarnya dikenali sebagai apa? Yeast. Yeast. Macam tu je nak cakap. Macam korang lah. Nama glamour-glamour siapa saya kadang-kadang saya tak suka macam ada lah nama dia panjang-panjang. Lepas tu kata cikgu panggil saya ayam. Saya tak tanya. Penat je mak bapak bagi nama. Awak suruh saya panggil macam tu. Tak nak saya. Macam tu lah kan. So ini nama dia adalah IC, nama saintifik dia tapi biasanya kita panggil dia sebagai yeast. Okay. Kalau yang ini kicap. Yang ni saya tak sure. Ini bakteria saya rasa. Kicap yang saya kata dia hasilkan asid laktik. Ini adalah sejenis bakteria. Nak buat cuka pun pakai bakteria. Sebab tu macam saya cakap tau. Macam orang Mak Saleh, ada certain orang ataupun saya kata orang Jepun, biasanya dia ada sake. Kadang-kadang Mak Saleh, dia ada kek, dia ada makanan dia letak wine. Wine ni dia macam cuka. So ada certain makanan dia letak wine. Okay. Kalau kita tak boleh cuka, tak boleh wine adalah disebabkan kandungan alkoholnya terlampau tinggi. So biasanya kita ambil kita ambil cuka sahaja. Okay, now. Okay. Yang ni saya jawabkan untuk awak. Okay. Soalan yang ini. Semasa membantu ayah menebas di kawasan kebun, anda terserempak dengan seekor ular. Kerana terlalu takut, anda melarikan diri menjauhi ular tersebut. Huraikan respirasi sel yang berlaku dalam sel otot kaki awak. So mula-mula dia tanya huraikan. So namakan dulu. Apakah nama dia? Sekejap, yang ni saya bagi orang lah. Saya nak pergi anak dara lah. Tak ramai lah hari ni. Luqman mana? Amboi, Luqman dia fizik dia masuk. Saya tahu dia masuk. Oh, masuk bio tak masuk pun. Okay. Right, so saya ambil dulu. Hazli. Sel otot ni dia melakukan apa? Saya bagi awak 3 jawapan. Respirasi aerob, fermentasi alkohol atau fermentasi asid laktik. Apakah jawapan dia? Amirul Hazli. 1, 2, 3, tak ada. Emilia. Yes, terima kasih. Yes, very good Emilia. So kat sini pertama keyword dia jawapan dia fermentasi asid laktik. So kenapa? Okay, so dia kata huraikan. Bila dia kata huraikan, awak kena explain. Fakta dia pertama, awak kata fermentasi asid laktik. Kemudian awak kena explain kenapa fermentasi asid laktik. Disebabkan apa? Bagi saya satu reason.
So saya nak Amira Batrisha. Amira Batrisha rasanya kenapalah masa dalam keadaan yang ketakutan tu, okey, lari laju tu kita menjalani fermentasi asid laktik, bukan respirasi aerob. Kenapa masa tu kita melakukan fermentasi asid laktik? Sebab apa? Sebab time lari tu dia perlukan oksigen yang banyak. Perlukan oksigen. Bukan, tukar sikit. Bukan oksigen banyak. Apa nak banyak? Lari tu mesti kena gunakan banyak apa? Banyak tenaga. Yes! Kita nak cakap sini kerana sel otot memerlukan banyak tenaga. Tetapi, explanation saya nombor 2, tetapi kadar, saya tulis ni, tetapi kadar pengambilan oksigen adalah kurang berbanding oksigen yang diperlukan oleh sel otot. So jawapannya adalah ni. Tapi ini saya nak tambah sikit lagi satu. So equation dia, explanation dia nombor 3. So awak terangkan macam mana proses fermentasi asid laktik ni? Amirul Haziq. Saya tak ingat lah Amirul Haziq ni yang mana. Yang pakai songkok tu ke, duduk sebelah Nabil tu ke? Betul lah. Dekat Bayu. Ya ke? Ke dia duduk dalam geng Adib Farhan tu nombor 3? Di pengawas kan? Amirul Haziq ni. Duduk dengan awak ke duduk geng Nabil? Tak tahu. Astaghfirullahalazim. Korang. Hey! Nabil, geng awak ke? Geng awak kan? Tak. Yang ke? Tak. Tak. Oh, dia duduk depan. Dia duduk tengah Tengah ke depan? Tengah je. Tengah kan? Pakai songkok kan pengawasan? Kacamata. Astaghfirullah. Oh, yang cute-cute tu Aziz kan, Aziz? Saya lupa lah. Yelah. Ya Allah. Okay, Haziq, cepatlah. Amirul Haziq. Cakap apa cikgu? Sel otot Okay. mengalami hutang Okey, macam oksigen. ni. Okey, tak, saya nak cakap macam ni. Macam ni asid laktik tu terhasil. Kita nak cakap macam ni. Glukosa akan dioksidakan tanpa oksigen hasilkan macam ni. Kalau awak tak ni macam ni. Yang ni, dia punya equation. Glukosa akan dioksidakan hasilkan Asid laktik dan tenaga. Tambah tenaga. Yeay! Asid laktik dan tenaga. Okey, ni nak tenaga. Okey, sekejap. Tadi kan awak cakap ni pasal hutang oksigen tu kan. So, hutang oksigen ni apakah yang dimasukkan hutang oksigen? Otot dalam keadaan dia kurang oksigen. Kekurangan oksigen ataupun saya tahu saya punya otot tu ada hutang oksigen bila saya rasa macam lesu. Saya rasa nak cramp. Kenapa saya boleh rasa otot saya macam nak lesu, nak cramp? Sebab banyak apa kat situ? Banyak apa? Saya rasa nak cramp. Banyak apa yang menyebabkan otot saya rasa sakit tu? Dia sebab bukan kurang oksigen tau. Bukan pasal kurang oksigen. Yes, thank you so much. Sebab bila kandungan asid laktik, janganlah takut. Saya terlalu tinggi, dia akan menyebabkan keadaan asid laktik terlalu tinggi ini
dikenali sebagai hutang oksigen. Okey, tadi saya kata hutang harus dibayar kan? Sebab soalan ni tanya hurai tau. Kalau hurai ni, tahu tak soalan hurai ni biasanya kat mana? Hurai ni adalah soalan ni selalu kat essay. Okey, so Amirul Haziq dah okey. So saya nak Ho King Z. Sorry, saya salah sebut. Saya tahu saya salah sebut ni. So macam mana kita nak cakap hutang oksigen tu telah dibayar? Oh, dia suka type ni kot. Saya tengok type. Sebab dia cungap. Ya! Tercungap-cungap tu sebenarnya buat apa tu? Ambil apa? Oksigen. Oksigen, kenapa oksigen tu diperlukan ambil dengan banyak-banyak? Dia buat apa? Bayar balik. Bayar balik. Dia nak bayar siapa? Dia nak buang siapa tu? Karbon dioksida. Sebelum jadi karbon dioksida. Okey, kalau kat sini Ho, tengok kat sini tau. Tajuk ni memang susah sikit sebab tu saya slow-slow. Tadi kita kata fermentasi asid laktik, glukosa akan dioksidakan menjadi asid laktik dan juga tenaga. Okey, so ini kita panggil dia hutang oksigen. Tadi Amirul kata hutang oksigen adalah, saya betulkan hutang oksigen apabila keadaan asid laktik terlampau tinggi. So sekarang kita nak asid laktik ke tak nak asid laktik ni? So tadi tercungap-cungap, kita ambil oksigen. So oksigen tu buat apa Ho? Asid laktik banyak dia akan menyebabkan masa kita jadi lesu tau, jadi sakit. So oksigen tu kita cungap, tarik nafas, dia buat apa? Buang asid laktik. Yeah, very good. So kita tercungap-cungap. Okay, so saya buat ayat Ho tau. Kat sini kata tercungap-cungap. Okay, tercungap-cungap kerana tercungap-cungap untuk ambil oksigen banyak. Ni cantikkan bahasa saya tau. Kenapa? Sebab oksigen ni akan menukarkan asid laktik. Asid laktik akan ditukarkan oleh oksigen atau dioksidakan oleh oksigen untuk menghasilkan tenaga plus karbon dioksida dan juga air. Air hanya dihasilkan apabila hutang oksigen berlaku. So keadaan yang ini Ho, this one, tercungap-cungap pengambilan ni, ini adalah kita panggil dia sebagai hutang oksigen telah dibayar. Macam Ho cakap tadi tu betul, tapi kurang tepat. So saya ulang lagi sekali. Tercungap-cungap untuk mengambil oksigen dengan banyak. Kenapa? Oksigen yang diambil dengan banyak tu untuk menukarkan semua asid laktik menjadi tenaga, karbon dioksida dan juga air. So keadaan ini kita panggil hutang oksigen telah dibayar. Sebab tu bila korang dah lepas lari, korang dia rasa cramp, and then biasa PBSM dia akan suruh awak tarik nafas slow-slow. Kenapa? Sebab dia nak suruh semua asid laktik yang kat masa lawak tu dioksidakan menjadi karbon dioksida. Okay, so itu sahaja. So okay, boleh faham tak? Yang ini awak boleh jawab yang soalan nombor 1 Nabil jawab ni. Sebenarnya saya pun nak jawab macam Nabil. Tapi saya tengok jawapan dia boleh jadi macam ni. Tapi yang ini saya pulangkan pada awak. Kalau awak nak jawapan pada Nabil, soalan tu awak tambah, nyatakan proses di manakah proses fermentasi biasanya berlaku dalam sel. Sebab dia punya jawapan ni, soalan ni dia macam loose tau. Kalau kata nyatakan kalau nak jawapan yang ini, awak kata nyatakan di manakah proses biasanya berlaku dalam organisma hidup. Sebab soalan tu loose. Okay. Now, so ini sudah antara respirasi aerob dan juga fermentasi. Berdasarkan apa yang awak faham. Okay, berdasarkan apa yang awak faham perbezaan dia. Now, ini kita nak siapa ya? Ini kalaulah soalan perbezaan, korang boleh buat dalam bentuk jadual tetapi dalam bentuk ayat. Ayat yang panjang. Okay, so bukanlah ayat panjang, maksudnya lebih daripada 3 perkataan. So how Yun? Nyatakan perbezaan nyatakan perbezaan antara proses respirasi aerob dengan fermentasi. Saya buat kotak macam ni tau untuk how. Sini saya buat respirasi aerob. Sini adalah kita buat fermentasi. Okay, so. Okay. Respirasi aerob memerlukan oksigen. Yes, very good. Respirasi aerob memerlukan
oksigen. Okay, kalau fermentasi tidak memerlukan oksigen. yes, tidak memerlukan oksigen. Lagi satu, ini kalau macam ni, sebenarnya baru satu markah tau kalau dalam biologi esei memerlukan oksigen. Maksudnya kalau dapat markah macam mana tau? Ni, ini satu, sepasang, baru satu markah. So bagi saya lagi satu, Bilangan molekul ATP yang terhasil ialah 38 molekul untuk respirasi bagusnya. Saya suka bilangan ATP kat sini adalah 38 ATP. Bilang 30 molekul. Okay, kalau fermentasi, fermentasi ATP hanyalah 2 molekul. Alright. So far kat sini boleh tak? Okay, dia okay tak? Are you okay? Alright. So saya teruskan. So tajuk yang ini sebenarnya tajuk ni dia dah, kalau soalan SPM, tajuk ni dia dah banyak soalan struktur dan juga soalan esei. Okay, so kita buat latihan tau. Ada serta latihan saya dah bagi nama, saya dah ada nama-nama yang bertuah ni. Saya nak korang yang nak mendenda tau. Bukan. Kalaulah saya bagi nama untuk jawab soalan nanti, sebenarnya adalah orang-orang yang the chosen one. Yang saya rasa you guys did the right job. Okay. And then satu lagi, tengah tempat saya tak berani bagi nak kerja kumpulan sebab biologi dia consists lots of explanation. Dan satu lagi saya rasa form 4 korang rasa macam korang macam air dengan minyak lagi. Maksud saya korang masih lagi geng UM ke KRK ke. Saya rasa korang belum geng kenal lagi kot. Tak cukup lama kot. Sebab korang hari tu baru berapa? Sebulan Kalau saya pecahkan sekarang, budak-budak ikut kumpulan, saya takut ada yang kena anxiety pula. Korang ada kumpulan tak untuk subjek lain? Ada tak? Tak ada. Oh, Nabil. Ya ke Nabil? Tapi saya tak berani. Saya takut, saya ada rasa takut macam ni tau ni. Dia gap dia besar ni Nabil. Maksud saya gap dia besar macam ni Nabil. Yang nak belajar, contohnya macam ni, julet korang yang nak belajar, yang ada motivasi nak belajar tinggi tau. Ni kelas UM ni, saya tak cerita kelas opsi lagi ni. Kelas opsi pun sama sebenarnya. Yang nak belajar, yang selalu masuk Aiman Fazli. And then Aiman Fazli saya nampak Intan. And then saya nampak Afwan. Okay, macam ni nak belajar. Yang bersungguh-sungguh walaupun lain tak bagus, dia orang akan cuba. Yang motivasi belajar dia, yang down ke sini. So gap dia besar. Kalau saya buat kumpulan, saya takut dia akan rasa stres. Budak yang rajin yang buat. Maksud saya, kalau saya bagi Nabil, ketua Nabil, bawah dia ada ahli atau Wafiq Wazif. Wafiq dengan Wazif untunglah sebab dia orang satu rumah kan. Yang itu saya takut ketua dia je yang buat. Nanti yang bawah tu, yang lemas tu, kawan awak ni yang lemas, ada yang dah lemas ni, dia orang terus nak jadi macam, ada satu tahap tu saya takut, ada satu tahap korang macam, apa nak jadilah. Saya takut yang itu tau. So basically saya tengah fikir, tingkatan saya tunggu tingkatan 5. Tingkatan 5 saya bagi satu projek. Kita tunggu tingkatan 5 punya projek. Kalau tingkatan 5 punya projek bagus, akhir bulan ni, 30 hari bulan ni diorang nak hantar projek. Kalau diorang okey, saya cuba nak buat kat awak. Saya bagi sini awak buat dulu. Korang tengok sini buat macam mana. And then sini buat bagus, lepas tu saya baru libatkan awak. Tapi so far kita buat macam ni dulu lah. Sebab saya takut, saya tak nak bagi awak stres sebenarnya. Okay, sebabnya macam ni. Yang tak masuk kelas langsung tak stres. Saya nak jaga orang yang tengah nak belajar ni. Saya tak nak tambah stres ke orang. So kita buat relax dululah. Okay, now. Apakah kegunaan soalan latihan tau? Ni dah masuk latihan. So saya buat latihan, latihan ni 1, 2, 3, 4 je. Ini adalah latihan formatif. Latihan sumatif, sorry. Ini adalah praktis sumatif 7. Buka surat 1, 2, 3. Apakah kegunaan hasil fermentasi alkohol? Okay, jom marilah kita tengok. Jangan rasa stres tau kalau saya panggil nama. Lagi satu, saya rasa kalau awak tipu-tipu kata lain tak elok pun saya cayakan. So jangan stres lah kat saya, okay? Intan, apakah kegunaan hasil fermentasi alkohol? Contoh hasil fermentasi alkohol saya kata adalah etanol.
Apakah kegunaan etanol? Saya tulis sini kan. Contoh fermentasi alkohol adalah etanol. So, apakah kegunaan etanol ni, Intan? Intan! Masak dah ke? Okay, tak apa. 1, 2, 3. Mazrin. Mazrin Adia. So, apakah contoh fermentasi alkohol adalah etanol? Untuk membuat wine. Yes, untuk membuat wine. Okay, dan beer. Untuk membuat wine, untuk membuat, menghasilkan kot saya rasa cantik menghasilkan wine atau beer sebenarnya macam ni lah Aiman. Ini pun dah salah eja. Betul kan ni wine? Bahasa Melayu panggil eja beer macam ni. B-I-R. Okay. Dan satu lagi itu adalah kegunaan dia lah. Okay. Dan satu lagi kegunaannya karbonhidrat digunakan untuk menaikkan adunan roti dalam pembuatan roti. Senang kata macam ni. Ni saya baru perasan. Bayangkan tau. Kalaulah orang buat roti, contoh roti adalah Perancis. Kalau saya salah sebut ni, maaf tau. Ada satu roti namanya croissant. Saya salah sebut ke ni? Tahu tak yang roti croissant ni? Kalau saya suka roti tu cicah dengan air kopi. Kalau korang perasan lepas ni, korang beli roti, korang potong roti tu, korang tengok dia punya banyak hole-hole tu. Kalau dia banyak hole, kosong tu, maksudnya kat situ banyak gas karbon dioksida terperangkap. Kalau roti tu tak banyak hole kosong, macam rongga-rongga udara, maksudnya penghasilan gas karbon dioksidanya adalah sedikit. Yang ini yang saya ada belajar, macam saya bagi satu contoh kalaulah ada antara awak yang ada gastrik yang teruk atau ulcer perut. Yang ni saya tahu sebab adik saya ada kena ulcer perut. Macam adik saya kena ulcer perut tu maksudnya dia start daripada gastrik tau. So gastrik korang kena jaga. Gastrik adalah disebabkan lapisan dinding awak dah nipis. Ulcer bila dah nipis, tiba-tiba perut tu luka. Bila dah luka lagi teruk. Macam adik saya ambil masa dekat setahun nak baik. Dia kena jaga makan. Ada certain makanan dia kena pantang. So antara makanan yang dia kena pantang sebenarnya roti croissant. Kenapa roti croissant tu adalah disebabkan roti croissant tu dia punya gas karbon dioksidanya banyak. Gas karbon dioksida banyak, sebenarnya apa-apa banyak gas karbon dioksida dia berasid. Contoh macam air gas. Air gas tu adalah banyak gas karbon dioksida. So orang yang kena ulcer perut, dia tak boleh makan roti croissant, dia tak boleh minum air gas, apa-apa yang mengandungi asid yang tinggi, yang banyak asid. So contohnya roti. So serta roti sebenarnya banyak gas karbon dioksida terperangkap. So tapi banyak gas karbon dioksida sebenarnya dia ada sifat dia sedikit berasid. So roti yang cantik-cantik tu adalah disebabkan ada banyak gas karbon dioksida terperangkap kat roti tu. Sama juga dengan donat. Okay. Now seterusnya. Mengapakah otak menjalankan respirasi yang menghasilkan asid laktik semasa aktiviti cergas? Ayat saya tadi. Lagi sekali. Okay, so kenapa? Kan sebenarnya otak ni boleh menjalankan respirasi aerob. Kenapa? Masa aktiviti cergas, sel otak kita tak nak buat respirasi aerob, tetapi otak kita nak buat fermentasi asid laktik. Why? Meha. Okay, saya nak bagi Faiz. Sorry ya Meha. Faiz, Hakimi cuba jawab. Sel otak kekurangan oksigen. Sel otak kekurangan oksigen, very good. Tetapi memerlukan banyak tenaga. So ayat dia kat sini, sel otot memerlukan banyak oksigen. Okey, memerlukan banyak oksigen tetapi sel otot, macam mana nak cakap sel otot memerlukan banyak oksigen untuk membekalkan tenaga. Kita kata respirasi asid laktik adalah disebabkan, ayat saya tak cantik ni, membekalkan tenaga. Macam mana? Kurang lah. Ayat dia sebenarnya cantik macam ni lah Faiz. Sel otot kurang oksigen. Okey, sel otot kurang oksigen. So oleh itu dia memerlukan tenaga macam mana untuk membekalkan tenaga semasa diperlukan untuk membolehkan seorang individu itu terus melakukan aktiviti. Ayat saya tadi apa ya? Saya suka ayat saya tadi.
Sel otot kekurangan oksigen. Ada satu ayat saya tu, perasan tak tadi? Mesti korang tak perasan ni. Nak banyak tenaga. Nak banyak tenaga. Nabil faham tak saya nak cuba sampaikan apa ni? Okay, saya tahu. Sebab tu saya rasa saya suka belajar kat rumah ni. Saya dah tulis contoh sikit. Kadar keperluan oksigen adalah tinggi berbanding oksigen yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Dapatkah respirasi sel? Saya tulis kat sini tahu. Ayat dia tahu. Ini pun saya rasa jawapan dalam buku ni pun macam awak tak faham je ni kan. So awak ambil jawapan saya yang ni tahu. Kadar keperluan oksigen keperluan sel oksigen sel otot adalah tinggi berbanding kadar oksigen yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Senang kata, kita nak cakap masa tu sel otot kita nak oksigen tapi oksigen tak sampai lagi. So kita nak cakap macam tu. So sebab tu dia menjalani fermentasi asid laktik sebab untuk membekalkan lebih banyak tenaga. So awak tambah ni jawapan dia. Tambah this one, ni point nombor 1 and then point nombor 2 adalah this one. Sebab soalan dia mengapa? So jawapan dia adalah panjang. So soalan nombor 3, last kali. Mengapakah respirasi sel dalam otot menghasilkan asid laktik? Ya Allah, banyaknya tajuk ni. Mengapakah respirasi sel dalam otot menghasilkan asid laktik? Ni macam sama je. Sekejap. Mengapakah respirasi sel dalam otot menghasilkan asid laktik membekalkan kurang tenaga? Oh, jika dibandingkan oleh respirasi aerob. Kerana pengoksidan glukosa berlaku tidak lengkap. Itu sahaja. So, tenaga yang dihasilkan adalah sedikit. Sebab dihasilkan berapa ATP tadi? Tadi How bagi tahu kita dia hasilkan berapa ATP tadi? Hanya berapa? Yes, sebab hanya 2 ATP dihasilkan. Now, mengapakah individu lazimnya lebih rasa lesu berbanding atlet apabila berlari sama? Ni saya nak Wazim dengan Wafiq. Kalau lari, bayangkan Wazim dengan Wafiq lari tapi dia lari sebelah tu orang yang langsung tak bersukan. Maksudnya saya lumba lari dengan Wafiq dengan Wazim. Cuba bayangkan kenapa saya cepat rasa lesu. Kenapa Wafiq dengan Wazif tu tak lesu? Dia lari 100 meter relax sampai hujung. Saya dah habiskan sampai hujung pun saya dah rasa macam separuh nyawa. Awak rasa kenapa tu Wafiq? Wafiq! Sebab dah terbiasa kot you. Dah terbiasa. Dah terbiasa. Okey. Sebenarnya terbiasa. Kenapa boleh terbiasa? Nak sebelum terbiasa. Apa bezanya awak dengan saya? Wafiq dengan Yes, mitokondria. Sebab macam ni Wafiq dengan Wazim. Sebab kan awak orang atlet. Biasa atlet awak bersukan. Bila awak bersukan, sebenarnya bilangan mitokondria awak adalah lebih banyak berbanding saya yang langsung tak bersukan ni. So sebab tu, kita nak cakap dekat sini, katakanlah awak lari dengan orang atlet confirm kalah. Kenapa? Sebab biasanya atlet bilangan mitokondrianya adalah lebih banyak. Bila bilangan mitokondrianya lebih banyak, sel ototnya akan jadi lebih banyak lah. Dan satu lagi, kalau lah kat sini kita kata, seorang atlet biasanya mempunyai bilangan mitokondria yang lebih banyak dalam sel ototnya. Pengambilan oksigen dan pengoksidaan asid laktiknya juga adalah lebih cepat. Maksudnya, macam orang yang bersukan, dia dah biasa nak kawal dia punya kandungan asid laktik tau. So walaupun dia lari macam sprinter sampai ke hujung, lepas tu dia okey. Kalau macam saya tiba-tiba kalau saya lari sama level macam Wafiq ke Wazif, sampai ke hujung tu mesti saya nak pengsan. Sebab asid laktik saya dihasilkan banyak dan asid laktik saya nak dioksidakan kepada gas karboksida tu tak se-efficient Wafiq dengan Wazif. Alright, so itu sahaja saya nak bagi latihan. Saya dah tulis nama ni, siapa yang saya nak suruh. Sekejap. Saya dah tulis ni. Subhanallah, masa ni pula kertas tu hilang. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa. Okay, now soalan nombor 5. Saya bagi penghargaan soalan nombor 5 ni kepada Nabil.
Kemudian, soalan ini. Okay, soalan ni saya bagi penghargaan kepada siapa? Mazrin! Okay, kemudian soalan seterusnya. This one, soalan 7. Disebabkan soalan ni panjang, saya bagi kepada kembar Wafiq dengan Wazif. Okay, kemudian soalan nombor 8. Yang ini korang jawab sendiri tau. Kalau boleh pakai ayat sendiri. Ini saya nak bagi Kak Ma Zicing. Okay. Kemudian soalan 9 ni boleh tak saya nak bagi wakil Afwan. Ni Afwan. Kemudian this one 10. Soalan 10 adalah How Hoyun. Ni how 10 how. And then 11. Teka 11 saya nak bagi kat siapa? Ho. Laju siapa tu? Yeah, Sidi Ho jawab. So, senang kata macam ni sebab ini kan saya minta maaf tau. Dia dah ada soalan ni dah masuk. Actually, soalan korang ni ini sebenarnya kebanyakan soalan yang diorang buat dalam latihan praktis sumatif ni adalah soalan SPM tahun-tahun lepas tau. Sebab tu level dia tinggi. Yang ini you guys bagi kat saya gambar, you guys bagi kat saya malam nanti paling lambat. Paling cepat malam, paling lambat korang bagi pukul 7 pagi tu. 7 pagi. 7 ke lepas subuh tu korang terus bagi saya snap. Lepas tu esok kelas sebab saya ada request tak nak pukul 9 sebab ada yang kata Google Meet sampai direct. So saya mula esok. Esok saya mula pukul 8.50. Habis pukul 9.45. Saya tak ambil masa 1 jam. Saya ambil masa lebih kurang sikit. Saya bagi awak gap sebelum next class adalah dalam masa 20 minit. 20 minit untuk sebelum next class awak. So besok saya mula 8.50. Saya habiskan pukul 9.45. Ataupun 9.50. Macam tu lah. 9.50 lebih kurang macam tu. So do you have any questions? Sebab saya rasa gap antara satu subjek tu adalah sangat penting untuk bagi awak tarik nafas, kurangkan sikit stres awak. So itu sahaja. So tajuk hari ni kita cerita pasal fermentasi. So apa perbezaan antara fermentasi dan juga respirasi aerob. So do you have any question? No. Cikgu. Ya. Kan ada 4 soalan kan kita dah bincang kan. Saya buat soalan 6 kan. Soalan 6 tu dia sambung terus ke atau buat kat kertas lain? Soalan 6 tu sambung terus. Oh, kita dah buat ke ni? Kita dah buat Mazrin, soalan nombor 6 ni kita dah buat ke? Tak, kan saya ambil nombor 6. Cikgu suruh saya buat nombor 6 kan. Buat dekat kertas saya ataupun boleh sambung bawah tu je. Sambung yang boleh je terus sambung terus bawah je. Terus je snap je Mazrin, tak ada masalah. Okay. Alright. So saya dah lagi 1 minit je, lepas tu kita dah habis. So itu sahaja. So saya jumpa awak besok. Saya perasan saya ni banyak try and error. Saya tak nak terus tunjuk jawapan macam ni tau. Saya rasa korang tak belajar. Kalau saya terus tunjuk esei, soalan formatif dan terus jawapan macam ni, saya tak bagi otak awak berkembang dulu. So sebab tu saya nak suruh korang jawab dulu. Dan saya rasa kalau saya suruh ada certain budak yang rajin masuk kelas ni, korang tak rasa stres kot sebab korang dah biasa dengan saya. Kalau tiba-tiba saya suruh Zaim, saya takut Zaim terus stres dengan Bayu pula kan. So sebab tu saya suruh Nabil, Wafiq, Wazif yang dah biasa dengan saya. So do you have any question? So far korang okay lagi ke? Okay lagi ke? Okay, stres ke? Stres ke? Tak. Ya. Apa beza metanol dengan etanol? Dia adalah sejenis alkohol, yang berbezanya adalah bilangan alkohol dia sahaja. Homolog, dia dalam kumpulan homolog. Ingat tak? Korang dah belajar kimia organik belum? Okay, saya stopkan dulu Belum. Belum. Okay, ini nanti tanya Cikgu Rizana.